الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لينذره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم. Yang saya kasihi, saya hormati Dr. Mazlan, anak-anak didik Darul Wedah, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih dalam lindungan Dia, kasih sayang Tuhan, kita masih dapat menikmati nikmat kehidupan dengan baik dan masih lagi kekal sebagai seorang muslim, kekal sebagai seorang mukmin dan mampu melaksanakan semua suruhan Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf lah lambat pasal baru mula. Saya main awal tapi berhenti kat simpang tu. Dia tengok gambar saya segak. Kata, segak juga aku ni. Jadi minta maaf lewat sikit sampai ni. Pasal apa? Kalang kabut lah, masakan baru mula. 2-3 tempat je saya baru mula pun. Dan Alhamdulillah kita masih kekal dalam keadaan situasi kita baik, kedamaian, keheningan, kesempurnaan kehidupan masyarakat kita. Sebab dunia lah ni dunia perang. Kiri kanan duk perang. Kita antara yang tak berperang. Kita duduk dekat dengan Burma perang. Thailand perang. Filipina berebut. Indonesia berebut. Kita ya tak. Kita duk elok walaupun kita ada banyak pahaman, banyak golongan, tapi Tuhan bagi kat kita ketenteraman. Kita tenteram, alhamdulillah. Dengan tenteram ni nak kait buah manggis boleh. Nak kait buah dokong boleh. Kalau duk perang nak pergi kebun tak boleh. Kan? Nak main mengaji lagu ni telah lagi lah tak boleh. Tapi Tuhan bagi kat kita alhamdulillah kedamaian. Damailah satu-satu nikmat yang sangat-sangat besar. Dengan kedamaian ibadat boleh buat dengan baik. Zaman Rasulullah sembahyang mula-mula sembunyi-sembunyi. Nak sembahyang terang-terang tak boleh. Kita hari ni boleh sembahyang terang-terang, tapi itulah tak mau pergi masjid pasal tak apa terang kan. Dia patut kena pergi lah masjid. Dah zaman damai, aman damai lagu ni, masjid tak mau pergi. Bulan puasa dia main sampai penuh. Lagu tak ada orang lain dah masuk surga, kita ya. Main bulan Syawal tinggal pok-pok ketak tu. Pok-pok pekho tak larat tu lah duk pi kan. Harap bulan-bulan puasa mati habis dah pok-pok tu. Pok-pok depa ni kalau dengar depa mesti marah kat saya. Saya suka panggil depa ni pok-pok mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa ni menghidupkan orang mati. Ni pok-pok mati ya ni kan. Bulan puasa dihidupkan, lepas bulan puasa mati pula. Tu nak jumpa, kena jumpa bulan puasa tahun depan pula. Mana boleh buat ibadat macam tu? Pi semayang kerana bulan mana boleh. Orang pi masjid kerana Tuhan, bukan kerana bulan. Ni bulan puasa pi masjid, bulan tak puasa masjid kosong. Buat besar-besar nak isi bulan puasa ya. Bukanlah semua, tapi dekat-dekat nak semua. Dan syukur kita dapat merayakan Aidilfitri dengan baik. Puak-puak Gaza tu tak tahu bila puasa, bila sahur, bila berbuka, dia faham tak tahu. Bila raya pun dia tak tahu. Gaya nak raya peluru sampai kan? Orang Yahudi ni jahat. Dia bukan ada pasal, bukan daripada berebut nak ambil tempat. Dia ni puak yang Nabi halau dulu. Puak Khuzaimah dengan puak Nadir. Bani Khuzaimah dengan Bani Nadir, puak-puak Yahudi di Madinah. Nabi halau pasal dia bohong. Mereka kata nak tolong Nabi bila orang Quraisy serang orang Islam. Bila orang Quraisy serang, mereka biar. Lepas tu dia bantu orang Quraisy pula.
Bila habis perang, nak balik Madinah, Nabi tak bagi mai. Hampa tak layak masuk duduk di sini. Pasal hampa munafik. Puak-puak ni lah ni yang Israel ni kumpulan ni lah. Bukan semua Yahudi jahat, tapi Yahudi yang jahat ni dipanggil Zionis. Zionis ni yang jahat. Dia tak suka, dia ambil tempat, dia kata tu tempat dia. Walhal Israel bukan ada negeri. Israel tak ada negeri dia sendiri, dia tak ada, dia duk ambil tempat orang. Aku pi lah, bukan aku tahu apa. Bagus, sungguh-sungguhnya bagus. Mai tak tahu apa tu bagus. Pasal apa? Dia kurang rasa hebat. Dia bagus. Hang mengaji banyak ustaz. Satu ustaz pun aku tak faham. Yang aku tahu, aku langut, aku dengar. Dia kata apa, aku tak tahu. Ada satu pakcik tu di Ijuk, Perak. Saya pergi mengajar di Felda dah. Dia selalu mengaji duduk sebelah kiri saya, dekat dengan saya. Bila saya dapat kat orang yang mengaji dekat saya dia ni ya. Oh, dia duduk mengaji lama kan dengan ustaz? Bukan dengan saya, dekat saya. Kan? Mengaji dengan saya lain, mengaji dekat saya lain. Dekat lagu mana? Dia duduk dekat saya. Tapi satu apa dia tak faham. Cerita pasal ilmu usuluddin, cerita pasal istirna dan iftiqar. Tentang Tuhan ni lah. Istirna ni kaya, iftiqar tu mengharap lah, kan? Sembang-sembang semua, dia angguk-angguk tulis. Penuh buku dia tulis. Apa dia pun tak tahu. Angguk-angguk. Lepas mengaji, pergi makan. Dia sembang. Tanya, tadi hak saya mengajak, Pak Long faham tak? Faham. Saya ustaz bukan baru. Saya mengaji dengan pak ustaz. Dengan pak saya dah mengaji tak? Lah ni umur dia 86 tahun lah. Main mengaji dengan saya pula. 2 generasi dia mengaji. Lepas tu, Pak Long, cerita sikit. Cerita minta maaf. Saya apa pun saya tak faham. Dia mengaji dia lama. Dia boleh dengar. Dia kata dia faham. Suruh cerita tak tahu. Apa pun saya tak tahu. Orang macam ni iblis tak masuk dekat. Sebab orang macam ni dia tak ada hebat. Walaupun dia mengaji banyak, hebat tak ada. Iblis ni dia masuk dekat orang-orang hebat. Hebat jadi main. Jadi tak salah jadi hebat. Bila orang tanya, hang tahu tak? Tak tahu. Abang tak tahu? Hai, kita tahu. Kan? Hang cerita sikit. Allah, aku nak cerita tu, aku tak tahu. Tapi sekali kalau kita habang dia tengah. Orang macam ni iblis tak teropong. Iblis teropong orang yang dia ustaz ni tak bagi aku cakap, cuba dia bagi aku cakap. Dia tahu orang macam ni tu. Iblis suka main. Baik, kata Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Sakandari itu apa? Iskandaria. Tu Arab suka buh nama belakang, nama tempat. Kan? Daud Fatani. Nama Daud tapi buh nama petani. Sebab dia mengaji di petani. Syekh Syahul Hamid Filfilan. Filfilan ni Arab panggil Pulau Pinang. Tul Filfilan tu Pulau Pinang lah. Orang dengar apa dia belakang ni. Belakang tu Arab suka buh nama bangsa, nama keluarga, nama tempat. Belakang mesti dia buh. Tengok Syekh Abdul Qadir, orang panggil Jailani kan. Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan Jailani, Jilan. Jilan ni nama kampung dalam sebuah negeri bernama Yaman. Kampung tu nama Jilan. Dia lahir di situ. Jadi Qadir mana? Qadir Jilan. Kata Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Sakandari ni ibu negara Mesir. Nama dia Iskandariah. Arab panggil Al-Sakandari. Kata Syekh ni, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kana Allahu wala syai'an ma'ahu wa huwa al'ana ala ma alaihi kana. Kata dia, telah ada Allah, Tuhan tu ada, wal awwalu wal akhiru, yang paling awal, yang paling akhir. Dia kata telah ada Allah dan tiada sesuatu di sampingnya. Tuhan saja ada, yang lain tak ada. Tuhan bagi dalam bentuk dalil naqli, dalil Quran. Tuhan kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku tidak setara, tidak standing dengan apa-apa pun. Aku tetap yang satu. Jadi Tok Syekh ni kata semua orang bersepakat, bersetuju mengatakan selain daripada Allah semuanya tak ada. Ni kita ni apa? Kita ni adalah bayangan.
Bayangan daripada ilmu Allah, bayangan daripada kudrat Allah, bayangan daripada iradat Allah. Asal tak ada. Apa bukti? Dalil naqli, dalil Quran. Tuhan kata, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Aku, yakni Allah, khalaqas sama, khalaq, perkataan daripada nama Tuhan Khaliq. Khaliq ni bermaksud mencipta. Dia kata, akulah Tuhan yang telah mencipta as-sama, iaitulah langit, al-ard, iaitu bumi. Dia abang dia buat, bukan ada sendiri. Tak ada sendiri. Maknanya asalnya tak ada. Dia buat bagi ada. Dan kita hari-hari duk kata tak ada. Kita kata bila? Kita hari-hari duk kata kita ni tak ada, yang ada Tuhan je. Bila kita duk kata benda ni? Waktu dalam semayang. Kita semayang sehari 17 rakaat. Kita baca tahiyat 17 rakaat 9 kali. 9 kali dalam tahiyat tu kita mengucap kalimah tak ada. Kita lah tak ada. Yang ada kita kata apa? La ilah. Kan? Tolaklah, tak ada. Tidak ada yang lain illallah, melainkan Allah. Hari-hari duk kata. Tiba-tiba tak nampak Tuhan, duk nampak kita. Duk nampak kita lah yang ada, Tuhan tak ada juga. Sebab tu kita pandai-pandai sendiri atas dunia ni. Nak buat bukan kerti bergantung dengan Allah Ta'ala. Dan setiap apa yang kita buat, kita selalu rujuk kepada kebolehan diri kita. Kita tak pernah rujuk kepada kudrat iradat Allah. Walhal kita semua tak ada. Kalau Tuhan tak buat bagi ada, tak ada kita. Dialah reka bagi ada. Dan dia yang pilih kita nak jadi macam mana. Maka tu yang Tok Syekh ni kata, semua ulama berpendapat dan bersetuju menerima fakta mengatakan selain daripada Allah Ta'ala semuanya adum. Bila adum ni Arab sebut, kita sebut tak ada. Sebab tu nama manusia yang pertama melambangkan nama yang tiada, iaitu Nabi Adam. Adam ni diambil daripada perkataan adum, yang tidak ada. Kalau itu lani adalah kenyataan adanya Allah, bukan kenyataan adanya kita. Lagu mana? Tak berapa faham lah Ustaz. Oi. No. Penat pula nak cerita hak tu kan. Tak apa. Kita cerita sampai gelong kan. Saya nak bagi contoh. Nak abang kata tak ada tu, saya nak bagi contoh kat ibu-ibu. Pikir-pikir lah sikit kan. Roti canai. Tahu roti canai? Amboi takkan roti canai tak tahu Ustaz. Roti canai ni ada kerana dia ada sendiri ke kerana tuan buat? Tapi masalahnya, selama kita makan roti canai, kalau roti canai tu sedap, kita puji roti canai ke kita puji tuan? Kita duk kata apa? Oi sedapnya. Yang sedap tu siapa? Tuan kau roti canai. Kita duk abang roti canai. Walhal yang bagi sedap tu siapa? Kita jarang puji tuan, kita puji roti canai. Ni masalah kita. Pasal apa? Kita tak nampak yang ada tu tuan, kita nampak yang ada tu roti canai. Baru faham Ustaz. Sasa ni duk tangkap tak jumpa lorong. Dah faham dah. Roti canai tu bulat kerana dia nak bulat ke kerana tuan yang buat bagi bulat? Tuan yang buat. Jadi bulat roti canai tu bukan pasal roti canai tu, pasal iradat, kehendak tuan tu. Jadi yang ada betul-betul bukan roti canai, yang ada tuan tu. Tapi malangnya yang kita duk puji apa? Roti. Tu Tuhan sebutlah dalam Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi semua orang baca. Semua orang duk baca puji Tuhan, puji Tuhan. Dia puji apa? Hang segak sungguh, nampak dia puji benda. Dia puji benda. Dia tak nampak wahai benda tu bukan ada. Yang bagi segak tu benda tu sendiri kan Tuhan. Ni yang dia kata ni. Jadi hari-hari kita kena tengok Tuhan tu. Tuhan kata bukan aku nak suruh hang puji benda lain, aku nak suruh hang puji aku. Pasal kalau hang puji aku, yang selamat hang. Bukan kerana hang puji aku hebat dah. Aku kembalikan puji itu pada hang, hang akan jadi selamat. Kalau hang puji benda, hang akan musnah. Tengoklah. Kita lapar, duit tak ada, nak makan, macam mana nak buat? Tapi kedai, tengok kawan dah di kedai. Kita ni jarang masuk kedai kopi, tak suka masuk. Tapi mengingat lapar ni,
celepak masuk juga. Nak makan duit tak ada, nak buat macam mana nak pergi boleh makan? Puji Tuhan tu, puji lagi banyak lagi. Mat, abang ni, kalau aku tak nampak hang dalam kedai ni, aku tak masuk main mat oi. Aku kan suka masuk kedai kopi. Tapi pasal aku nampak hang, pasal apa? Aku tengok hang, aku seronok nak bersembang. Pasal hang bersembang boleh bagi aku ni jadi orang yang fikir banyak. Hang punya buah-buah fikiran hang bagus. Agak-agak dia syok. Aku ni cari hang dari tadi, hang duk tang ni memang seronok juga hang main tang ni. Boleh sembang dengan hang. Puji bagi dia seronok. Sekali lagi dia kata, hang minta lah apa hang nak makan. Hang dengan tokak kedai kopi ni sudah. Hang dengan kekah tuan kedai ni cukup. Hang nak makan apa hang makan. Haji bakhil belanja. Betul tak Piramli buat kan? Kawan tu main puji. Ni apa nama? Tuan, ada orang nak mai beli kain, nak minta korang kan, cantik. Dia kata apa? Hang lembu buh gaun, hang kata cantik kan? Tapi hang ni cantik tuan, macam arwah isteri tuan. Tu cantik tu. Panggil dia masuk, panggil dia masuk kan? Dia masuk-masuk. Tuan, Allah kena betul, segak betul. Hang nak makan apa? Pergi ambil. Haji bakhil belanja. Puji lah. Piramli buat cerita. Piramli ni dia mengaji tau ilmu-ilmu ni. Ni Piramli ni dia bukan main dia kan? Yang paling saya seronok tu tengok cerita nasib Do Re Mi ya. Kami ni Tok Umar pasal Nora. Pasal Nora, dia kata apa? Nora ni banyak sangat mambang-mambang hak duk jaga dia. Tak ada Tok Bomo lain boleh challenge saya. Tompel abang dia boleh challenge. Ayam bawa ayam. Nak challenge kena cari ayam dulu. Lepas tu tanya pula tu, hak ni semelih ke lenyek terak? Elok lam betul daripada ni. Dah bagi ayam, telur ada telur. Bagi telur dia kata 2 biji lah. Puak-puak ni pun lolak. Ada Tok Umar hak ni semua simpan. Dia lolang. No, lepas tu duit 400. Ni duit betul ke duit tipu kan? Lepas tu kalau tak ada apa, bolehlah kita mula. Dan sekali lagi jangan kalang kabut, no? Sekali lagi jangan duk risau. Dia pun ya ya Mujidiyah, tu dia punya serapah tu. Wahai mambang, betul tak cerita tu? Tolong standby, rezeki kita sudah sampai. Terjun. No. Aku hulok hampa capai, tolong kera selai pulut minta pulut, bagi pulut, bagi balik pinggan. Komen kata apa? Amboi, jin makan licin. Tahu Tompel jawab apa? Tompel kata jin berdengung. Depa peli lah, budak-budak lah kan suka daun ketum, kan berdengung benda-benda tu. Peli tahu lah, Piramli tahu dah tu. Buat cerita, habis dah semua. Tok Umar kata, ada apa-apa lagi kah? Kalau tak ada, boleh balik ya. Komen kata kat Piramli, kata kat Tompel, Tok Umar perambat mak. Tompel kata, dah. Mambang nak kira duit. No. Percaya kat benda-benda merepek Tuhan, ya Allah. Jadi kita ni sebenar-benarnya tak ada. Yang ada hanyalah Allah. Nak tengok Tuhan, tengok beras, tengok ayam, tengok sayur, tengok ikan. Ni kasih sayang Tuhan cukup terang. Ikan temenung kita boleh pergi tangkapnya, nak bagi jadi tak boleh. Siapa sini boleh buat ikan temenung serong? Boleh buat tapi plastik. Hak betulnya Tuhan je buat. Nampak? Dia saja bagi ada. Kalau dia tak buat ikan temenung, kita semua tinggal kulit dengan jam. Protein tak ada. Dia buat ikan. Sayur, kita boleh tanam ya. Nak bagi tumbuh, nak bagi ada dia. Asalnya semua tak ada. Kerana Tuhan nak bagi ada, kita hari ni ada. Sebab tu dia kata, telah bermuafakat semua orang-orang alim mengatakan
selain daripada Allah Ta'ala tu tak ada. Jadi kita nak mengiyakan Tuhan saja ada, hari-hari sebutlah Subhanallah. Dia lah tu. Nak mengiyakan wujudnya Tuhan. Kalau tak boleh buat cara sunat, kita buat cara wajib. Hari-hari semayang, awal-awal semayang sebut perkataan apa? Allahu Akbar. Awal-awal lagi. Makna kita nak menyatakan yang ada pada kita hari ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam erti perkataan yang mudah kita faham, yang ada lah ni hanyalah kebesaran Allah. Kita semua tak ada. Dan kita beruntung kerana dicipta menjadi orang yang dapat menyebut nama Allah. Sebab bukan semua manusia boleh sebut nama Allah. Kita dapat sedikit kebaikan yang Tuhan bagi. Dan kata pengarang kitab ni, dan ia kini dan sebagaimana demikianlah, bagaimana dulu Tuhan macam tu sampai macam ni, sampai bila-bila tetap Tuhan yang sama, tak pernah berubah. Tak pernah berubah kerana waktu, tak pernah berubah kerana keadaan. Tuhan dulu dan Tuhan sekarang tetap Tuhan yang satu. Daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi-nabi ni duk cerita tentang Tuhan saja. Semua cerita dekat kaum dia tentang Tuhan. Betapa kita wajib menyerah diri kepada Allah, wajib duduk atas peraturan dan ketentuan dan undang-undang Tuhan, supaya manusia tak termasuk dalam kumpulan orang binasa. Dan demikianlah kata pengarang kitab ni contoh bagi kefahaman tentang makam fana. Makam. Ada dua, satu makam hak belakang masjid, dia panggil kubur. Satu lagi maqam. Maqam ni kedudukan, atau aras, atau kedudukan. Jadi orang-orang maqam yang melihat adanya Tuhan, tak ada lain daripada Tuhan, adalah maqam fana. Fana Arab panggil, kita panggil makam binasa. Binasa selain daripada Allah. Tuhan pertamanya hidup tanpa dihidupkan. Dia panggil qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendiri, tidak ada awal. Tak ada awal buat dia bagi ada, tak ada. Dan tidak ada kesudahan. Pertama. Kedua, dia tidak mengharap campur tangan makhluk dalam semua urusan. Dia buat sendiri. Dia kata fa'alul lima yurid, aku buat macam mana aku mau. Jadi setakatlah ni, inilah yang dia mau kat kita. Apa dia? Jadi orang Melayu beragama Islam. Dia mau macam tu. Kita syukur sebab kalau dia pilih kita jadi anak Lim Guan Eng, pening kita. Dia boleh buat lagu tu, dia tak buat. Dia bagi kita jadi anak Haji Abdullah Sabil. Saya anak yang ke-18 daripada 21 orang adik-beradik. Ramai. Tutup guru dulu, orang suka bagi anak. Saya pun ingat orang nak bagilah juga. Mereka tak bagi rupanya. Sebab dia berkata Tok Guru lah merepek banyak. Ayah saya, isteri dia yang saya tahu, mak saya lah cerita, yang cerai mati 4 orang, yang cerai hidup 9 orang. Nak minum air lu lah. Saya pun teringin juga macam tu, tapi Tuhan tak bagi. Saya setakatlah ni baru ada 2. 1, 2. Lagi 2 kosong. Tapi macam tak berapa berani dah. Mereka duk jual ubat kuat. Ustaz, ni ubat kuat, ni ubat kuat. Biji RM10. Saya kata ubat-ubat kuat semua aku tak mau. Aku nak ubat berani. Kalau ada ubat berani 100 pun aku beli. Masalahnya aku tak apa berani. Bukan aku tak berani, pasal bini pun tak apa takut kat aku. Jadi 2 orang cukup lah. 2 orang tu pun kadang-kadang pakai kasut kiri 2-2. Tu baru 2. Masuk 4 tak pakai kasut terus. Siapa yang champion pergilah buat kan. Kalau siapa berasa duk ketak, tak usah duk terbiang kan. Pasal orang perempuan ni, depa ni kalau depa naik angin sekali lagi, Hercules pun kalah kan. Orang perempuan ni saya cukup takut. Depa lembut bang, depa mengamuk sekali lagi, habis semua terbang kan. Jadi selamatkan diri anda. Setakatlah ni baru 2.
Nak pergi cari tak, tapi kalau dia mai boleh lah. Nak kena pergi rodong cari, sorry tak cari dah. Tapi kalau dia mai ustaz, okey lah. Mai buat apa kan? Dia berkata, ni ibu-ibu kata saat lagi dia balik, kita tunggu kat depan pintu pagar tu, kita penampak oleh seorang sedai. Tak sahlah orang habaq benda betul kan. Jangan bimbang. Mana-mana isteri yang bukan bermadu, suami duk cerita hari-hari pun dia takkan kahwin lebih. Kalau dah takdir dia bukan bermadu, suami ni asyik-asyik aku nak kahwin kan. Silap serika baju je dia nak kahwin kan. Silap tomeh rempah dia nak kahwin. Tapi pasal bukan takdir dia, duk orang tua tu mati. Ni hak sengap ni. Apa habaq? Surat abang lama. Ni jangan buat pasal kan. Tahu-tahu dah stesen. Ni hak sengap ni. Awak makan dah ke? Dah. Wahai kenyang dah. Abang saya pun kahwin 2 agak. Ada 17 orang lelaki kami. Kan? Ada 3 orang yang kahwin lebih. Saya jatuh nombor 3. Saya baru. Saya tengok dia kahwin, yang saya kahwin tu kan? Mana boleh dia potong saya? Tak mau. Korang-korangnya kalau aku tak potong hang pun aku sama dengan hang. Dia kahwin, dia tak abang kat bini dia 4 tahun. Tak abang. Saya ada abang. Hang habaq. Saya lagi dan orang lain habaq, hang nanti menanah. Gila hang. Kerang cengih. Dalam cengih pun nak kahwin juga, hang tahu dah. Sabar. Sampai dapat anak, baru tu abang tu pun pecah lubang kan. Orang cerita naik angin satu kampung dia tebas kan. Tak jumpa muka abang saya, tidak dengan dia pun kena tebas kan. Terus nak jadi elok setahun juga lah. Saya kahwin pagi, petang abang. Tapi duk sedia dah, takut lagi kena tebas kan. Abang pasang aircon kereta deras-deras kan. Bagi sejuk betul-betul. Jamu dia makan, minum kopi, belanja makan apa lebih kurang. Balik relax, baru abang. Abang dia, ni bukan aku nak minta izin kat hang. Aku nak abang kat hang kan. Abang apa? Aku kahwin dah. Gegar ni. Saya tunggu standby nak kena ya. Saya baik dia gegar ni, dia tak pergi apa. Tapi tu lah tarik muka ni kat setahun. Muka tak pernah elok. Tak kata kat depa lah, cuba orang perempuan boleh kahwin lebih, tengok orang jantan jadi guna. Allah, tahu bomba amai. Nu bakar rumah dah. Bakar dah kan. Ni pasal orang jantan tak boleh kahwin lebih, orang perempuan tak boleh kahwin lebih. Cakap pandai. Cakap pandai. Nafsu ingat lagu tu lah. Tuhan buat betul dah. Orang jantan kalau perempuan boleh kahwin lebih, tentu terbakar. Bomba hingga tak ada kerja apa, kerja duduk pada api ya. Dia bakar kereta, dia bakar rumah. Jumpa kasut dia bakar. Tapi kalau dah Tuhan letak hukum, terus duduk challenge lah, buat dosa ya. No. Benda ni bukan main daripada orang lain, dia main daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat tu dia tahu. Cuma jangan bimbang, siapa yang tak kena. Siapa yang kena jangan bimbang, tetap kena. Payau ke mana pun jumpa Tok Bomo yang bagus lagi daripada Ayah Pin. Ayah Pin, ketua kerajaan langit tu kan, tak balik main ni pergi mana tau. Mesyuarat agung. Mesyuarat agung di langit tambang balik dia tak bagi. Tak balik main. Walaupun Tok Bomo tu Ayah Pin, tapi kalau tak kahwin lah. Terus duk risau lah. Siapa yang kena dia madu, dia cari siapa pun suami kahwin tak. Dia kata punggah dah kali ni. Macam mana aku ni? Terus duk risau Tuhan Maha mengetahui. Isteri saya lompat. Hari ni boleh terima pun. Senang je terima, boleh cakap pun. Dulu sikit-sikit balik lah sana. Dia lihat lagu mana? Dia lihat kepada sifat-sifat kesempurnaan. Ada berapa? Ada 99 sifat. Dia tengok ni, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Qahar, Al-Jabbar. Dia tengok apa-apa, dia nampak sifat Tuhan tu. Sebab tu dia tak meratus banyak. Pada kejadian-kejadian kehimpitan hidup, miskin, hina, kurang upaya dan sebagainya, dia tak melihat kepada keadaan tu. Dia melihat Tuhan bersifat dengan sifat Al-Qahar, Maha Gagah. Kalau dia nak buat bagi seorang tu susah, siapa mai tolong pun dia tetap susah. Ni orang-orang yang tak melihat lain kecuali Allah. Kita lah, sebab kita duk kata yang macam tu. Aku bersaksi tidak ada yang lain melainkan Allah.
wajarnya kita melihat Allah Ta'ala. Tengok nasi, nampak Tuhan yang bernama Ar-Razak, yang maha memberi rezeki. Kita ni boleh pakai pakaian, boleh ada rumah tempat tinggal, nampak Tuhan yang disebut dengan Al-Waliyun, yang melindungi tu. Dia lindung kita, dia selamatkan kita. Ni faham-faham orang mukmin, faham-faham orang beriman. Orang duk apa nama? Orang lah ni orang duk bercakap tentang Gaza, kan? Cakap tentang orang Gaza mati, terutama anak-anak kecil dan orang-orang perempuan mati, kan? Mereka mati pun mereka ahli syurga dah. Pokok tu confirm dah syurga. Confirm dah mereka, tambah yang halus-halus tu. Dia heret dengan mak-mak ayah dia masuk syurga. Kita duk, kesiannya. Mereka kalau tak mati hari ni, kok mana pun nak kena mati. Mati juga. Mati ke depan ni belum tentu syurga. Matilah ni syurga dah. Syurga dah duk tunggu mereka. Ada dah pasal. Kita baru duk heran. Tuhan kata, yuhyi wa yumit, yang menghidup dan mematikan. Aku yang bagi mati. Pasal apa? Aku nak buh mereka dalam syurga, yang hampa duk kalang kabut. Pasal apa? Mereka mati masuk syurga, hampa belum tentu. Mereka kurang-kurangnya berjuang dah, paling tidak mempertahankan rumah tangga mereka. Jadi ya dapat dah jihad untuk mereka. Kalau mereka tak buat untuk lain, mereka buat untuk anak bini mereka, mereka pertahan untuk anak isteri mereka, mereka dapat dah jihad yang tu. Apatah lagi kalau mereka buat untuk agama kita, belum tentu lagi. Jadi kita nak ke arah tu. Orang yang melihat tu, orang akan nampak Tuhan maha memberi hidayah. Dia bagi mati 2,000 orang dah, saya ingat. Campur hari ni 2,000 dah, kan? Dia bagi hidup pula kembang 4, ada berapa pasang? Sekali beranak 4 orang. Kucing pun cemburu. Aku pun 3 ekor je. Dia sampai 4 orang beranak sudah. Tuhan kata, aku yang menghidupkan. Apa saya bila seorang ibu 10 anak aku tak boleh buat? Aku yang ambil, aku yang ganti. Kan kita duk kata, hasbi Allahu ni'mal wakil. Cukuplah dia yang jadi wakil, kan? Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau dia yang ambil, dia yang ganti. Tahap-tahap ni mukmin. Habis tu ustaz, boleh tengok ke anak-anak Islam kita ni mati? Boleh berjuang, kita berjuang lah. Berjuang bukan satu jenis, berjuang banyak jenis. Kita di sini nak berjuang apa? Selalu berdoa. Kita bukan suruh, kalau orang yang betul-betul melihat Tuhan ni, dia bukan suruh Tuhan bunuh orang Yahudi dah. Dia suruh Tuhan bagi kekuatan yang kuat pada orang Islam. Kita suruh bunuh orang Yahudi. Tuhan Nabi tak pernah berdoa bagi bunuh orang-orang kafir. Bagi matilah mereka ya Allah. Nabi tak pernah doa begitu. Nabi doa, kembalikanlah semangat perjuangan kepada kami, kuatkanlah kami dengan beriman kepadamu. Itu doa Nabi. Pasal dia melihat Tuhan tu. Apa? Orang Yahudi ni Tuhan lain ke buat dia? Tuhan tu lah. Dan ni nak tanya, kalau orang Yahudi tahu lepas ni mereka kena masuk neraka, agak-agak mereka nak bunuh dah orang Islam? Mereka tak bunuh. Tapi Tuhan nak jadikan mereka ni ahli neraka. Tutup rasa dan faham tentang pembunuhan yang mereka tahu mereka betul. Tuhan tak bagi langsung kefahaman kat mereka. Semata-mata nak bubuh kita dalam syurga. Mereka berkorban untuk masuk neraka. Kalau mereka tahu, mereka tak buat benda ni. Tapi Tuhan tak bagi mereka tahu yang tu. Mereka sonok dan berasa puas dan berasa lazat dengan bunuh orang-orang Islam. Dan Tuhan bagi kat mereka kemudahan semua. Sebab tu semua hak Allah Ta'ala. Tapi besok khalidina fiha abada, kekallah mereka di dalamnya buat selama-lamanya. Tengok hari ni. Hari tu kalau mereka tahu, orang Yahudi ni dia main daripada Nabi Daud, dia main daripada Nabi sebelum Nabi Muhammad. 25 orang Rasul, 18 orang Yahudi tau. Yang lain baru bangsa lain. Jadi Yahudi ni nama pun Israel, kan? Orang Israel ni sebenarnya orang yang menuju kepada Tuhan. Cuma bila dah Nabi-Nabi mereka ni tak ada, mereka mula lencong. Dan Tuhan dah bagi kat mereka peluang. Semua kaum Yahudi yang berpahaman dengan pahaman Yahudi, kembalilah kepada agama dengan masuklah ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam, apa-apa yang hampa percaya dulu adalah sama. Tapi mereka tak mau. Pasal apa? Pasal Tuhan nak jadikan mereka ahli-ahli azab. Kita kena berjuang sikit. Berjuang untuk
memastikan yang Allah Ta'ala beri kita dengan tugas dan tanggungjawab tu kita laksanakan. Soal nak berjaya tak berjaya bukan soal dia. Kalau berjaya pun ruyup juga, kalau tak berjaya pun ruyup juga. Kurang-kurangnya kalau tak berjaya masih dalam berjuang. Jangan berhenti berjuang tu. Kita tak boleh berjuang di sana, kita berjuang di sini. Perjuangan kita apa? Kita jangan buat perangai macam orang Yahudi. Berjuang dah lah tu. Kita tak ada iri hati, cemburu, dengki, khianat sama kita. Kuat jihad tu bukan senang nak buat. Boleh cakap je kan, ini boykot yang tu, boykot yang ni. Habis kerja berapa tu nak kerja pun tak boleh. Kemarin dulu saya pergi di Matampau, ada ceramah saya di Matampau, lalu dekat dengan McDonald dia, sebiji kereta pun tak ada, mereka tak pergi langsung. Tu puak-puak tu hak anak dia duduk sekolah, gaji macam mana. Kita pandai boykotnya, kesusahan orang kita tak tahu. Boykot tak sampai makan kat situ. Anak dia orang Melayu kita hak duk bagi sekolah anak dia dengan duit gaji itulah tu macam mana? Yang seronoknya hari ni baru nak boykot. Benda tu buka dah lah lama dah. Kan? Ada siapa pergi boykot kilang rokok? Dah pun. Nampak sangat tak betul? Ada siapa boykot WhatsApp? Ada siapa boykot Facebook? Internet? Tu semua Yahudi tu. Tak ada siapa boykot pun. Guna lagi kat atas dah. Nampak sangat tak betul? Kita nak boykot Yahudi ni macam mana? Kita ajak anak-anak kita mengaji sampai pandai, supaya barang-barang Yahudi dah tak ada dah. Kita buat barang sendiri. Oi, tak boleh makan boykot ni semua Yahudi. Mana barang orang Islam? Mana KFC orang Islam? Buatlah sebiji. Buat di Kuang Ulu. Kubang Ulu ni. Buat sebiji tang ni, orang boleh beli. Ni KFC bukan Kentucky punya. Hak ni Kubang Ulu punya. Kubang Ulu FC kan. Kubang Ulu fried chicken. Sama agak sedap. Rempah sama. Dua harap kenal tu apa, kita carilah mengaji. Mara Institute of Technology. Institut Teknologi Mara atau Universiti Teknologi Mara mengeluarkan graduan-graduan yang cukup pakar dalam bidang-bidang ni. Ni berjuang lawan ni apa? Ni pakar sakit puan tak ada. Yang ada doktor bukan Islam, Gurmeet Singh. Dengar nama pun takut. Germit-germit ni terang nama kan? Apa? Mana pergi doktor Fazilah mana? Doktor Ramlah mana? Hantar bagi pandai. Bahagian-bahagian sakit puan ada doktor Islam. Tak ada pakai doktor mereka. Kita boleh buat barang kita sendiri. Ini ayat nu haram, ayat ni haram. Ayat yang orang Islam buat mana? Nak haram buat keluar dulu. Lepas tu kita haram ada mana? Kita dah ada. Ini roti canai pun orang lain buat. Kita tahu rekah Bukanlah mengata, tapi macam duk kata ni geram tak habis ni. Kita orang Yahudi ni kita kena gasak mereka dengan ilmu, sebab mereka ilmu. Mereka bunuh orang Islam, mereka buat kapal terbang. Mereka baca Quran. Surah Ababil, surah Al-Fil, surah Gajah, Alam Tarokai. Tu surah yang menyatakan taktik peperangan. Kalau nak perang, mesti serang dari atas. Mereka buat kapal terbang. Mereka buat ni paling canggih lah ni, Raptor 22 kan. Kapal terbang kecil ya, tapi kalau dia pergi lagi ramai yang mati. Ada Arab Saudi buat kapal terbang, ada Jordan buat kapal terbang. Kok kita negara miskin Malaysia ni tak apa kaya sangat. Nak kaya macam mana? Baru nak kaya depa curi kapal terbang. Dah lah tak apa banyak kan. Setahun curi sampai 2 kan. Pasal apa depa curi? Pasal mai. Bukan biasa. Orang lain kapal terbang biasa, kita mai. Depa teliuk curi tengok, habis Nabi perang pun nak duk tak duk dia pergi lanyak Sabah. Dah lah pok-pok cakap Melayu pun tak apa nak boleh elok lagi. Pergi lanyak pula. Macam mana? Kita tak mau kuat sendiri, cuba kita kuat sendiri. Kita kuat sungguh. Senapan kita duk pakai peluru depa lagi. Peluru yang kita buat sendiri mana? Peluru terbit. Larat kan api. Monyet bergelak tengok peluru terbit. Nak terbit aku. Tengok orang Yahudi perang dengan orang Palestin. Orang Palestin guna batu, mereka guna senapan. Harap kat Hamas, harap kat Fatah aje lah. Tu pun berkelahi.
Bukanlah apa, tapi nak abang lah. Tersalah jadi macam tu. Ajak anak-anak kita bagi pandai. Bagi dia pandai sungguh. Kalau mengaji 9A. Kalau bahasa Hindu dia ambil bahasa Hindu 9A. Semua dia mengaji A. Ni lah benda-benda yang boleh menjahanamkan Yahudi. Dia tak boleh dah, pasal kita orang pandai banyak. Cari gali minyak, tak pakai share dah. Tak pakai ada yang lain. Kita ada pencari gali minyak sendiri. Boleh gali minyak sendiri. Baru senang. Ini kucai pun pergi beli dekat tu. Apa? Akok, Bengkok, tiang Bengkok kan. Mana dia Ahmad jual kucai ni? Tak ada. Ahmad pun pergi ambil kat dia. Nabi mula-mula pindah daripada Mekah pergi Madinah. Apa dia buat? Jadi pemborong. Nabi habang dekat orang Madinah, jangan jadi peruncit, jadi pemborong. Dia pergi ambil kat kita. Bila dia pergi ambil kat kita, harga kita yang kawan. Ni nak lawan Yahudi. Bukan duk bertempik, kau ni depa duk kuat juga. Kita mesti bunuh Yahudi laknat. Isap okok. Boleh begitu? Ustaz, isap okok tak boleh. Jangan ambil okok depa. Pakai okok daun. Okok juga. Kamu dah okok tak boleh, pergi dekat kereta buh dekat sombong tu, suruh kawan tekan buang 2 kali, asap masuk 4-5 hari tak ada hisap okok dah. Nak okok aku. Satgi hisap okok tu, ustaz ni satgi aku pijak dah satgi. Dan dia bagi contoh, berapa ada Datuk Harimau? Dia bagi contoh bagaikan seorang dalam gedungnya. Kemudian ia mengisi rumah dengan segala perabot dan boneka atau patung. Lalu ditanya, siapakah yang ada dalam gedung itu? Jawabnya, tiada siapa kecuali dia seorang. Kita dengan Tuhan macam tu lah. Tuhan buat kita semua. Siapa yang ada? Yang kena jawab Tuhan. Nabi cerita, kiamat besok semua orang tak ada, apa pun tak ada, yang ada Tuhan saja. Maka ketika tu 40 tahun masa dia, Tuhan tanya, milik siapakah kerajaan langit dan bumi ini? Masa tu siapa pun tak ada. Agak-agak siapa nak jawab? Tu kita doa abang, jangan duk berasa ada, sebab tak ada. Kalau masa tu kita duk rasa kita ada, jawablah Tuhan tanya, milik siapakah kerajaan langit dan bumi? Nabi kata, bila Allah Ta'ala bertanya, 40 tahun sunyi, tak ada siapa jawab. Kata ada sangat. Rumah aku, kat kampung aku, mana dia? Aku pun tak ada dah. Last sekali Tuhan jawab. Tuhan kata, innani anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada yang lain melainkan aku. Ni yang kata Tuhan saja yang ada. Kalau gigi, hak dia buat, bukan hak kita buat. Kalau tangan, yang dia cipta. Kalau rambut, yang dia cipta. Kalau badan kita pun yang dia cipta. Kita tak ada hak. Roh pun dia buat, jasad pun dia buat. Kita menerima apa yang Tuhan bagi. Alhamdulillah, dia bagi kita semua yang jenis yamin, bukan yang jenis shimal. Semua yang jenis belah kanan, bukan belah kiri. Kita Islam, kita beriman, kita jadi orang yang beradab sopan, kita ada akhlak, kita tak kasak, kita jadi manusia yang tak rakus dengan keduniaan, tak berasa meluat dekat orang yang Tuhan bagi lebih, dan tak pandang hina pada Tuhan, pada orang yang Tuhan bagi ujian, sebab kita manusia yang Tuhan bagi kelebihan. Jadilah macam ni, barulah selamat, barulah elok. Hari-hari duk nampak Tuhan. Ibu balik lagi pergi cari beras. Tahu beras? Beras pulut lah, senang hit. Ibu ambil pinggan, tapi ambil hak warna merah, sebab bagi nampak beras tu mudah. Bu pinggan putih kita nampak. Bu pinggan merah, letak tengah rumah, panggil suami mai, panggil anak-anak mai, pumun pinggan tu. Lepas tu ibu tanya, hampa semua nampak apa? Tanya suami, bang, kan? Bang ada. Walaupun subuh dah, lepas dah, Zohor tak masuk lagi, bang juga dengan kira. Bang, awak nampak apa? Suami mesti tengok ibu. Hang ni pasal apa? Jak-jak mengaji kat Ustaz Wan jadi guni ni, pasal apa? Balik dia tunjuk beras belakang aku. Aku nampak beras lah. Anak-anak kata, mak ni pasal apa dah? Makan ubat sapu kah? Doktor suruh sapu pergi makan ni. Nampak beras lah mak. Oi, apa tengok elok-elok sikit pun nampak apa? Mereka akan tetap nampak beras. Mereka akan tetap kata mereka nampak beras. Ada tak di kalangan anak-anak atau suami kata, aku nampak Tuhan? Ada?
Tak usah cari tak ada. Semua otak semua. Abang ada. Abang kat suami. Mungkin anak-anak tak erti abang suami. Bang lagi. Bang ni, jangan kira. Awak semayang sehari berapa kali? Dia nanti abang 5 kali. Berapa kali awak mengucap? Dia abang 9 kali. Awak mengucap, awak kata apa? Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Awak kata awak saksi Tuhan kan? Pasal apa saya tunjuk beras, awak nampak beras, tak nampak Tuhan? Awak bohong kah? Dia nak pentung guna. Dia ambil beras tu, suap masuk dalam mulut, tidur ayat tu. Oh, hang pandai lah ni no. Hang mengajar aku pula. Mengajarlah pasal waun kan? Kalau tak waun nak ajar apa? Tuhan kata, beras itu tanda sayang aku kat hang. Di balik beras itu ada 99 nama aku. Awak hang tak nampak. Tuhan kata wa fi anfusikum, pada kejadian diri kamu, afala tubsirun, pasal apa tak tengok? Wa huwa ma'akum, ke mana saja kamu berada, aina ma kuntum, aku berserta kamu, pasal apa kamu tak rasa? Pasal kita jenis tak nampak Tuhan, kita nampak benda. Habis ya? No, betul bagi elok abang dia. Bang, ni hampa semua ni main abang. Yang pada tengok ni adalah kebesaran Tuhan, iaitu Tuhan yang bersifat dengan Rahman dan Rahim, penyayang dan pengasih. Sebab apa? Kita perlu makan. Beras inilah tanda sayang Tuhan kat kita, bagi kita makan. Dan di balik itu juga nama Ar-Razak, Tuhan yang memberi rezeki. Di balik beras itu juga nama Al-Wahhab, Tuhan yang maha memberi. Semua ada dekat beras tu. Lah dia tak nampak tu. Pasal apa? Pasal dia panggil buta. Tuhan Nabi kata, barang siapa yang buta di dunia, dia akan lebih buta di akhirat. Jangan buta di dunia, tengok bagi nampak. Bila nampak tu hati terus kata subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Kita kata pada merefer, pada merujuk, sebenarnya aku melihat Allah Ta'ala. No, insya-Allah. Nanti kita jumpa lain. Umur panjang. Bila-bila doktor beritahu, saya pun mai. No, insya-Allah ni tak lambat lah. Pasal pada tengok gambar tu pun nampak okey dah. Ni saya mai weh. Insya-Allah. Umur panjang kita jumpa lagi. Umur pendek dah. No. Saya bila nak main nak tengok kata hak duduk atas kerusi tu tak ada dah. Maknanya duduk di bawah lah pula, bukan mati lagi. Maknanya bukan kumpulan tak ada, dia kumpulan ramai kan. Hak nak sakit lutut ni ramai. Tak percaya, cuba pergi semayang. Saya semayang tarawih bulan ni, sebulan tu. Saya jadi imam ni. Tunduk je kerak kepuk, meletup rata. Ni belakang saya ni semua pok-pok peho semua kan. Pok-pok ketang tak lara ni. Turun kerepak. Tapi rajin, kerepak boleh main juga. Ni hak tak kerepak bukan nak main kan. Jadi kita mengharapkan duduklah tang mana pun, nak duduk atas halang ke, nak duduk tang mana pun, asalkan dalam keadaan kita zikrullah, kita ingat kat Tuhan. No. Ambil lah hak saya kata ni, hak baik-baik saja. Hak tak baik tak usah duk ambil. Makan roti sudah, jangan kacau mengali roti. No. Ambil surat hak postman hantar, jangan kacau postman hak hantar surat tu. Nak bagi postman suka hantar surat, suruh anak dara tunggu. Dia sukalah main hantar. Duk suruh tok tunggu, dia tak main dah lah. Tak faham lah ustaz. Oi, bagilah ramai macam ni, seronok lah mengajar. Mai tinggal 10, menguap 2, tinggal 8. Tak faham 2, tinggal 6. Sembang 2, tinggal 4. Meroh kencing 2, tinggal 2. Main telefon tinggal seorang. Angguk, tinggal ustaz seorang. Ni ramai ni nak angguk seorang 2, angguk lah. Dan umur panjang, jumpa lagi. Kalau saya mati dulu, ustaz lain pula mai. Kalau Ustaz Bakri mati dulu, saya mai pula. Dia tak ada kata api ke dah. Kalau saya mati dulu, jangan berhenti mengaji. Mengajilah terus. Tengok ada lagi. Mai pula. Mai tengok ibu-ibu yang mati dulu. Jadi siapa yang mati, pilah mati, duduk tunggu apa? Saya ajak siapa yang hidup lah. Cuma tak tahulah siapa dulu. Boleh jadi saya dulu, boleh jadi ibu-ibu dulu. Tapi besar harapan saya, ibu-ibu lah dulu. Tak buat kerja apa, duduk langut je, tapi mati apa habis buat, saya mati pelan-pelan. Cuma itulah, kalau ikut saya baru 47. Jangan duk buat hebiak mulut kata 57. Saya baru 47. Kalau 47 dengan 50, patut-patutnya mana yang mati dulu? 50 kan? Kalau dia main kat saya nanti kata cuba pergi Darul Wedah tu.
Hak 60 pun ramai. Cuba pergi ambil satu perhabis wang, baru main ambil saya. Dia nak main ambil saya 47, masa tu saya 48 dah, tak ada dia ambil lagi kan. Jadi saya lambat ialah mati kan. Kalau boleh lah, Tuhan tak pernah pun kata mati tu tua atau muda. Dia kata mati bila sampai, biarlah sampai masa tengah mengaji, selamat sikit. Tua pun tak apa, muda pun tak apa, kok mana pun nak kena mati. Biarlah mati dalam keadaan kita selalu bersedia menghadapi sakaratul maut, insya-Allah. Terima kasih doktor, ahli keluarga dan semua yang terlibat dalam majlis, dalam program tazkirah ni. Mudah-mudahan kembali kita atau datang kita dengan rahmat dan keberkatan. Moga-moga hidup kita dirahmati dan diberkati dalam semua perkara yang kita buat dan menjadi hamba yang al-muqaribin, hamba yang dekat dengan Tuhan, insya-Allah. Saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin bijai ikhtamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jutinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.